Okay. Cikgu record kita punya PPR hari ni untuk rujukan kawan-kawan awak yang tak dapat join kita dan mungkin untuk awak buat ulang lagi nantilah. Okay, cikgu dengan buka PowerPoint sekejap. Okay, boleh nampak ke? Bab 6 asid dan alkali. Nampak ya semua? Nampak? Nampak cikgu. Okay, thank you atas respon awak. Okay, bila kita masuk tajuk ni, maksudnya kita dah start dengan macam kita nak buat eksperimen lah. Tapi kesian kan kita duduk kat sekolah tu tak boleh buat eksperimen. Tapi awak boleh tengok peralatan kat depan tu. Ada macam-macam kan. Nampak ada larutan warna kuning, warna biru. Mungkin larutan tersebut sifat dia macam mana. So apa kita nak belajar hari ni ialah tentang sifat sesuatu cair, larutan ataupun bahan, sama ada dia ada asid ataupun dia beralkali. Okay. Bila kita kata dia berasid ni maksudnya pH dia tu kurang daripada 7, dan bila kita kata dia alkali dia ada pH lebih dari 7. So kalau dia duduk dekat 7 betul-betul maksudnya dia natural lah, dia neutral. Slide ini disediakan oleh Cikgu Nur Azila. Okay. Cikgu dapat Cikgu Nur Azila bagi sedekah. Okay. Kita guna untuk kelas kita lah. Yang pertama kita akan tengok apa dimaksudkan dengan asid alkali menurut sifat dia. Okay, sifat dia. Sifat tu maksudnya kalau cikgu tanya apa sifat Vanisha? Vanisha suka senyum. Vanisha suka menjawab soalan. Tu perangai dia macam itulah. So asid pun kita kena kenal dia dulu menurut sifat dia. Okay. Asid ni sebenarnya datang daripada perkataan Latin iaitu acidus. Acidus tu sendiri membawa maksud masam. Maksudnya kalau awak makan-makan buah belang kan, maka awak orang kata nampak dalam muka masam tu, maksudnya benda tu acidus yang disebut acidus. Acidus tu membawa maksud masam. Jadi kita guna perkataan asid untuk memberikan satu term kepada kita untuk term asid ni. Okey. Alkali pula datang daripada perkataan bahasa Arab. Tadi datang daripada perkataan Latin kan datang daripada perkataan bahasa Arab yang perkataannya adalah alkali. Maksudnya abu tumbuhan. Terusin. Sorry. Okey. Alkali ni membawa maksud abu tumbuhan. Abu tumbuhan maksudnya dia batang pokok. Batang pokok ke, batang kulit rayan ke apa ke, dia akan dapat satu abu. Dapat abu-abu yang warna kelabu tu. So abu tumbuhan tu sebenarnya sifatnya adalah alkali. So, perkataan alkali tu membawa maksud abu tumbuhan. Jadi lah ni kita kena tahu dulu apa dia maksudkan dengan apakah contoh bagi asid. Benda yang masam. Contohnya asid hidroklorik. Asid hidroklorik awak jangan duk fikir rasa asid hidroklorik boleh jadi bahaya kat awak sebab dia boleh menghakis. Tapi kalau asid hidroklorik yang cair ataupun asid hidroklorik lemah tak apa. Okey. Asid hidroklorik cuka, apa-apa saja benda yang kita rasa dia masam, kemungkinan besar ataupun mestilah dia masam, maknanya dia berasid. Contoh alkali pula, larutan natrium hidroksida, larutan natrium hidroksida, air sabun. Siapa yang pernah terrasa sabun, tengah-tengah mandi, rasa sabun. So rasa sabun ialah pahit. So bila pahit dia alkali. Sifat-sifat asid dan alkali ni, kalau kita gunakan pH meter, alat untuk mengukur pH, dia ada nilai pH dia. Nilai pH dia kurang daripada 7. pH ni adalah nilai nak menentukan sesuatu keasidan ataupun kealkalian. Di nombor dia ada 1 sampai 14. Dia tak ada kurang daripada 1, dia tak ada lebih daripada 14. Dia paling kecil 1, paling besar 14 lah. So asid nombor dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.9 sampai 6.9. So bila 7 bukan asid lagi. Alkali pula mula daripada 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 sampailah 14.0. Okey.
Asid ni rasa umumnya ialah masam. Manakala alkali pula rasanya pahit. Kedua-dua asid alkali ni sifatnya menghakis. Maksudnya sekiranya terkena pada kulit kita, dia boleh menyebabkan kulit kita rasa sakit. Sebab apa? Sebab bahagian permukaan atas tu dah mula jenipis. Kalau pegang sabun lama-lama, sabun basuh baju. Pegang sabun basuh baju lama-lama, dalam keadaan tangan awak basah, awak rasa makin pedih. Rupanya sabun tu menghakis. Ataupun awak pegang asal limau, awak pegang limau lama-lama, kita rasa okey, tapi kalau banyak kali sangat, tengok tangan kita macam makin pedih. Dia ada sikit. Kalau asid dia lemah, sifat menghapis dia agak lemah lah. Tapi kalau asid tu ataupun alkali dia kuat, maknanya sifat menghapis dia pun kuat. Asid ni dia boleh menukarkan kertas litmus. Kertas litmus ada dua warna. Kalau kertas litmus biru, dia boleh tukarkan kepada merah. Dan kalau kertas litmus merah pula, dia boleh tukar kepada biru untuk alkali. Asid ni dia boleh bertindak balas dengan logam. Jadi, maksudnya kalau awak ambil besi, ambil asid tuang atas besi tersebut, nanti dia akan hasilkan gas hidrogen. Tapi alkali, dia tidak bertindak balas dengan logam. Maksudnya awak ambil sabun, awak tuang atas logam, dia tidak bertindak balas. Tapi kalau kita ambil ayak sabun, dia boleh bertindak balas lah sebab ayak dia ada bahan lain lah yang menyebabkan karat. Tapi kalau sekadar sabun tu sendiri, dia tidak bertindak balas dengan logam. Jadi kalau tak ada air, maksudnya asid tu dalam keadaan kering ataupun alkali tu dalam keadaan kering, dia tak boleh nak tunjuk sifat dia. Jadi kalau kita tambah air, macam kata tadi, air sabun. Ataupun asal limau. Asal limau tu basah. Kalau dia dalam keadaan kering, dia tak menghapis. Tapi kalau kita nak dia ada peranan untuk menunjukkan sifat dia, kita kena tambah dengan air. Okey, setakat tu ada soalan tak untuk cikgu? Wanisha, Puhan, ada tak soalan? Faizal? Tak ada, cikgu. Okey, faham Tak ada tak? cikgu. Okey, kalau faham, okey. Faham. Angkat tangan. Ada tak? Ada kan tangan kat situ kan? Okey, terima kasih. Kita tengok ini adalah satu eksperimen nak tunjukkan bagaimana peranan air dalam menunjukkan sifat dia. Kalau tanpa air, maksudnya kita ambilkan asid etanoik yang kering tu, kuning-kuning ni asid etanoik kering lah. Yang kuning-kuning ni asid etanoik kering. So, asid etanoik kering ni kalau kita letak terus kertas litmus biru tu dia tak akan tukar jadi warna pink. Dia tak akan tukar jadi merah. Sebab walaupun kita letak atas asid, tapi sifat asid tu tidak ditonjolkan. Maksudnya kalau kita nak makan nasi, tak kenyang kalau makan beras, masak dulu, guna ayak dulu. Macam tu, baru dah jadi nasi. Begitu juga, so jadi apa yang perlu kita buat untuk nak jadikan asid tu asid, sifat dia, maka kita tambahkan air. Bila kita tuang air di dalam asid etanoik tadi tu, yang ketul-ketul kuning tadi tu, nanti sifat dia akan jadi asid. Jadi ayak ni sendiri akan masam. Lalu barulah dia boleh tukarkan kertas litmus biru ini menjadi merah. Okay. Seterusnya untuk alkali. Contoh alkali pepejal yang kita boleh guna kat sini ialah natrium hydroksida. Natrium hydroksida ni kalau kita letak secara direct dengan kertas litmus warna merah, dia tak jadi apa-apa, dia tak berubah warna dia. Sebab apa? Sebab natrium hydroksida takkan tunjukkan sifat alkali dia jika tak ada air. Jadi apa kita boleh buat ialah kita tuang air masuk dalam tu dan kita dapati kertas litmus merah tadi akan tukar jadi warna apa ni? Kertas litmus merah akan tukar jadi warna biru. Okey, maknanya natrium hydroksida ni dah start tunjukkan sifat alkali dia. Okay. Bahan berasid dan beralkali. Okey, Puhan baca Puhan. Bahan berasid dan beralkali.
Bahan yang mengandungi asid dikenali sebagai bahan berasid. Bahan yang mengandungi alkali pula dikenali sebagai bahan beralkali. Pelbagai bahan makanan di dapur boleh dikelaskan sebagai bahan berasid dan bahan beralkali. Satu lagi. Sebagai contoh, apel dan kopi ialah bahan berasid. Okey, thank you Tuhan. Serbuk penaik pula adalah bahan beralkali. Serbuk penaik yang mak awak buat kek, masukkan dalam kuih supaya kuih kita jadi gebu-gebu dalam donat, nak bagi donat kita lembut tu. Okey. Benda yang masam selalunya berasid. Tapi kopi masam ke? Kopi tak masam. Tapi kalau kita cek dengan pH meter, rupa-rupanya kopi ni nilai pH-nya adalah kurang daripada 7. Jadi sebab itulah kita kena pandai seimbangkan makanan kita setiap hari. Tak boleh ambil makanan yang terlampau berasid, tak boleh ambil makanan yang terlampau beralkali. Jadi kalau boleh kita ambil makanan tu secara sederhana. Jadi kalau macam haiwan pula macam ayam, daging, asid dia agak tinggi. Jadi kalau kita nak bagi seimbang balik, bagi elok balik badan kita supaya asid tidak terlampau tinggi, kita kena ambil ikan. Sebab ikan pun berasid tapi asidnya sederhana. Jadi dia tak teruk sangat lah. Sebab kalau asid terlampau tinggi dalam badan kita, ini akan menyebabkan mudah berlakunya penyakit. Maksudnya imun sistem kita pun makin kurang. Sebab apa? Sebab badan kita sangat berasid. Okay. Cuba kita perhatikan di sini. Ada benda pula sekejap ya. Cuba kita perhatikan di bawah ni. Ada 7 warna. Biasalah ni nak tunjuk. Apa? Sifat bahan yang berbeza dapat ditentukan dengan menggunakan penunjuk yang sesuai. Campuran penunjuk ni adalah sejenis pewarna atau campuran beberapa jenis pewarna yang berubah warna berdasarkan bahan yang diuji. Maksudnya kita ada satu pewarna kita letak kat situ, tapi kalau kita letak makanan yang lain-lain dia menilai pH, dia akan bagi perubahan jadi warna lain. Tak sama. Jadi perubahan warna yang diperhatikan dapat menentukan sama ada satu bahan adalah neutral, berasid atau beralkali. Jadi kita tengok contoh bagi bahan penunjuk yang pertama iaitu penaftalin. Penaftalin ni kalau asid kena kat dia, dia jadi tak berwarna. Begitu juga dengan neutral, jadi tak berwarna. Penaftalin ni sesuai untuk kita ukur kehadiran alkali. Untuk kita nak tengok kehadiran alkali. So kalau ada alkali kat situ, awak letak natural hydroxide, maka dia akan jadi merah jambu. Penunjuk semesta pula, kalau ada asid, warnanya jadi merah. Ayah. Ayah mandi. Jadi kalau penunjuk semesta, kalau ada asid dia jadi merah, kalau neutral hijau, alkali jadi biru. Metil jingga, kalau ada asid merah, kata litmus biru pun akan jadi merah, kata litmus merah pun akan jadi merah. Kalau neutral, kena dekat penunjuk semesta dia jadi hijau, metil jingga, kuning. Mak ada pilih Aisyah. Ayah lagi dulu tak. Okay, kalau yang lain-lain kita boleh perhatikan di sini ya. Kalau alkali dia lebih banyak warna biru. Kalau asid dia lebih pada warna merah lah. Yang sebelah kiri ni ada 5 jenis penunjuk. Jadi kita tengok penunjuk mana yang paling sesuai kita guna, yang paling murah sekali, yang paling mudah lah kalau kita nak guna kertas litmus lah. Tak payah bancuh. Dia kertas saja. Ambil kertas tu terus rendam masuk dalam kita punya kita punya cecair atau larutan tu. Ini adalah contoh penaftalin. Penaftalin tu adalah satu nama penunjuk. Kalau kita buat asid dalam dia, dia punya warna jadi jorang macam ni. Tapi kalau awak tuang air sabun ke, awak tuang natrium hydroxide, apa-apa saja benda beralkali kita tu warna jorang sebenarnya. Masukkan dalam ni, tengok warna dia jadi warna merah jambu. Cantik kan? Macam nak ungu sikit tu. Ini ialah
Universal Indicator Paper ataupun kertas penguji universal. Kertas penguji universal ni, dia boleh tengok daripada nombor 1 sampai nombor 14. Maksudnya, warna kertas tu sama. Warna kertas tu ni, kertas yang kelak dekat sini, dia koyak kat sini. Okey. Dia rendah-rendah. Tengok-tengok dapat warna-warna merah macam ni. Maksudnya, berasid. Tiba-tiba jadi warna hijau macam ni. Maksudnya dia berakali lah. Nombor 9 ni berakali. Tadi cikgu abang kalau sampai nombor 7 neutral kan. Lebih pada 7, 8, 9, 10, 12, 14 apa tu semua tu akali lah. Kalau dapat warna antara-antara ni antara 10 dengan 12 tu maksudnya pH dia 11 gitu. Kalau dapat warna kuning maksudnya pH dia 5. Okay. Kalau dia dapat 1 sampai 6 maksudnya benda tu berasid. Ini adalah kertas penunjuk universal. Lagi ialah metil metil jingga. Bahasa Inggeris dia metil orange lah. So metil jingga kalau kita masukkan dalam cecair berasid dalam dia akan jadi warna jingga. Warna pink. Tapi kalau kita masukkan bahan berakali warna dia kuning. Terus berubah dengan keadaan asal dia. Keadaan asal dia adalah warna jingga. Okay, kalau ada akali warna pink, kalau ada asid warna pink, kalau ada akali jadi warna kuning. Okay, ini adalah kertas litmus. Okay, kertas litmus. Ini adalah skala yang digunakan untuk menunjukkan kekuatan satu asid atau akali. Okey, julat nilai pH adalah antara 0 hingga 14. Kalau dapat kat tengah-tengah ni maksud dia apa, Sarah? Kalau dapat dekat nombor 7 ni maksud dia apa? Neutral. Neutral. Kalau dapat nombor 1? Kalau dapat nombor 1 maksud dia? Semakin berasid. Makin berasid. Maksudnya kuat asid dia. Kalau nombor 8? Kalau nombor 8, apa dia tu? Semakin beralkali. Kat nombor 8. Semakin beralkali. Kalau nombor 8, dia bukan semakin beralkali. Nombor 8 tu maksudnya alkali dia lemah. Kalau pi makin hujung sini, barulah dia semakin beralkali. Maksudnya kalau nombor 8, Kalau nombor 8, maksudnya alkali dia alkali lemah. Kalau nombor 6 pula, maksud dia asid lemah. Macam tu. Makin dekat dengan nombor 7, maksudnya dia tu lemah lah. Kalau asid lemah. Kalau alkali lemah. Tapi kalau dia makin jauh daripada nombor 7, ni nombor 14, nombor 13 kan jauh daripada nombor 7 kan. Maksudnya alkalinya adalah alkali kuat. Bisa. Ajak urut, makan kek. Bisa makak ubur. Okay, sekali lagi ya. Kalau nombor tu dekat dengan nombor 7, maksudnya dia lemah. Contohnya nombor 8, nombor 9 ni maksudnya akali dia akali yang lemah lah. Taklah teruk sangat. Tak, kalau dia ada sifat mengakis dia tak ada lah sampai tahap berlubang nampak tulang tangan tu. Begitu juga dengan nombor 5 dan nombor 6. Asidnya tu asid yang lemah, asid yang tak kuat sangat. Tapi kalau nombor dia tu duduk sampai hujung-hujung ni, asid 1, asid 2 ni, maksudnya dia sangat kuat lah, asid dia sangat kuat. Kalau terkena tangan tu, kemungkinan terkena isi tu, cabut isi. Semakin berakali belah kanan pula, kalau nombor 13, nombor 14, asid akali dia sangat-sangat kuat. Jadi kita kena kenal nombor-nombor ni untuk mengelakkan berlaku perkara-perkara yang tak diingini di makmal. Kalau awak ada pegang benda kat makmal, tengok-tengok dia tulis akali 14. 14 ni bagus ni, tak sampai nombor 1. Jenuh. So awak kena faham. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 adalah alkali tetapi ada number dia. Kalau alkali lemah, numbernya kecil. Jadi
Begitu juga dengan asid. Yang dekat dengan nombor 7 adalah asid yang lemah. Yang jauh ni asid yang kuat. Okey. Kita nak tengok kegunaan asid alkali dalam kehidupan harian kita. Cuba tengok gambar apa tu? Zahra, cuba abang ke cikgu. Zahra nampak gambar apa ni? Pencuci lantai. Lantai. So boleh tak Zahra tolong baca ke cikgu? Asid dan alkali banyak digunakan dalam kehidupan harian kita. Misalnya kita menggunakan cuka yang berasid dalam masakan dan deterjen yang beralkali dalam pencucian pakaian. Selain itu, asid dan alkali juga banyak digunakan dalam pelbagai sektor seperti sektor pertanian, perindustrian dan perubatan. Sebagai contoh, baja yang digunakan dalam sektor pertanian diperbuat daripada tindak balas asid dengan alkali. Okay, terima kasih Zahra. Okey. So Zahra dah sebut tadi banyak sangat sektor yang menggunakan asid alkali seperti sektor pertanian, perindustrian, perubatan. Dan paling dekat dengan kita baja lah kalau mak awak tanam pokok ke apa kan. Kita letak baja, sebenarnya baja tu adalah tindak balas asid dan alkali. Okey, sekarang kita nak tengok penggunaan asid. Tu dia nampak sedap ni, jeruk timun, jeruk apa ni. Tu macam jeruk, lepas tu bawah ni ada bateri. Lepas tu ada asid tartarik, lepas tu ada minuman apa tu bergas. So, asid tartarik, asid karbonik untuk ni asid tartarik, asid karbonik. Okey, asid karbonik ni yang bawah ni untuk menghasilkan minuman bergas. Asid sulfurik pula digunakan dalam bateri kereta dan cuka. Cuka tu punya asid lah digunakan untuk menghasilkan jeruk. Okey. Ni maknanya kalau kita konsum semua benda ni, maksudnya kita memang terdedah dengan asid. Okay, kalau awak asyik suka makan jeruk, awak asyik suka minum air bergas, maksudnya awak sentiasa terdedah dengan asid. Jadi tadi cikgu sebut kalau asid berlebihan dalam badan kita tak elok kan. Jadi awak kena kurangkan lah. Makan jeruk, kurangkanlah minum air-air ni. Sebaik-baiknya minum air kosong. Air kosong tak ada asid, tak ada alkali dia, neutral lah. Untuk kegunaan alkali pula. Untuk kegunaan alkali, Faizal, baca Faizal. Faizal Asin. Ada tak Faizal? Faizal boleh baca tak? Okay, Faizal tak boleh baca. Nurdia Batrisha dah baca. Kegunaan alkali. Kalium hidroksida iaitu sabun mandi. Amonia, baja, magnesium hidroksida, pil atasid, natrium hidroksida, deterjen. Yang tu cikgu nampak awak mesti tahu kan. Sabun mandi, baja. Tapi ni apa pil antasid ni? Pil antasid ni adalah pil yang digunakan oleh orang yang selalu sakit gastrik ke, dia rasa tak selesa, mungkin asid berlebihan, asid reflux. Jadi dia akan makan pil antacid ni untuk menetralkan balik keadaan asid dalam perut dia. Deterjen pula maksudnya sabun basuh baju lah, bukannya sabun kita duk mandi tu, ni sabun basuh baju yang serbuk tu. Itu kita panggil deterjen. Okay, sekarang kita masuk ke bahagian seterusnya iaitu penetralan. Apa yang dimaksudkan dengan penetralan? Okey, bila kita kata perkataan neutral, maksudnya kita nak bagi dia kembali kepada pH 7 lah. Sebab kita tahu pH 7 tu tak asid tak alkali kan. So penetralan ni adalah satu tindak balas antara asid dengan alkali. Maksudnya kita tak mau bagi dia jadi asid, kita tak mau jadi alkali. Kita nak sifat dia jadi tengah-tengah lah ni. Kalau seorang ni baik sangat, seorang ni samsing sangat, kita nak dua-dua jadi kawan baik yang hadapan ni. Tak ada orang geng. Tindak balas kita campur dua-dua antara asid dengan alkali yang nak hasilkan garam dan air tadi tu. Namanya ialah peneutralan. Apa yang berlaku semasa peneutralan ialah asid akan hilang sifat asid dia. Maksudnya hak masam tadi tu dah tak rasa dah masam. Dan pahit tadi tu, pahit dalam alkali pun akan hilang sifat dia.
Jadi kaedah yang digunakan untuk menjalankan tindak balas ini, bila kita campur asid dengan alkali titik itu, kita panggil kaedah tu adalah pentitratan. Kita cikgu ulang balik Penetralan adalah tindak balas bila kita campur antara asid dan alkali. Tapi kalau kita titikkan satu asid dalam alkali tu, nama proses tindak balas tu adalah pentitratan. Okey. Kita tengok dekat sini tindak balas antara asid dan alkali akan hasilkan, tak ada lagi asid dan tak ada lagi alkali, dia akan hasilkan garam dan air. Okey. Kita tengok ada 3 contoh kat sini di mana asid dan alkali yang ditambah. Okey, asid alkali yang pertama asid hidroklorik dan natrium hidroksida akan hasilkan natrium klorida dan air. Natrium klorida ni nama garam tau. Garam yang dekat dapur kita tu. Garam dekat dapur kita tu ialah natrium klorida. Asid sulfurik dan kalium hidroksida pula akan hasilkan kalium sulfat. Ni pun nama garam juga. Asid nitrik dan natrium hidroksida akan hasilkan natrium nitrat dan air. Kat sini 3 contoh dah. Yang paling glamour ni contoh yang atas ni. Asid hidroklorik, natrium hidroksida. Dapat klorida. Ya. Cikgu Devendran tak boleh dengar. Oh, Devendra kenapa tak boleh dengar? Orang lain dengar tak? Dengar. Oh, Devendra ada tertekan apa-apa kot. Ada tekan off sound kot. Cikgu dah buka dah cikgu punya mic. Cuba try sekali lagi Devendra. Okey, sekarang kita nak tengok kenapa pentingnya penetralan yang kita campur antara asid dan alkali tu dalam kehidupan seharian kita. Okey. Cikgu dia cakap tak ada dengar. Tak boleh dengar. Dia. Nur dia pun tak dengar juga. Sekarang boleh dengar tak? Okey, siapa tak boleh dengar angkat tangan. Siapa tak boleh dengar angkat tangan, cikgu nak tengok. Devendran tak dengar cikgu. Devendran seorang tak dengar. Kalau kesiannya Ya. Devendran, cikgu rasa awak keluar balik, awak masuk balik. Keluar, awak Tak, dia tak dengar apa-apa pun. Dia mesej saya. Oh, cikgu rasa dia punya komputer dia kot rosak sebab kita orang yang lain okey kan? Ya. Okey. Tak apalah suruh dia tengok cikgu punya ni lah. Cikgu punya slide je lah. Ataupun dia tengok rakaman kita nanti. Okey. Sekarang cikgu nak siapa tolong baca kat cikgu? Vanisha? Vanisha tolong baca Vanisha apa aplikasi penetralan dalam kehidupan harian kita? Penetralan mempunyai pelbagai kegunaan dalam kehidupan harian kita. Di samping itu, penetralan ini juga digunakan dalam sektor pertanian dan perindustrian. Okey, baca lagi. Ubat gigi yang mengandungi bahan beralkali yang menetralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Pembersih muka yang beralkali akan menjadikan kulit muka kering. Oleh itu, penyegar berasid digunakan untuk menetralkan semula kulit muka. Tanah yang berasid dapat dirawat dengan menabur kapur yang bersifat alkali supaya tanaman dapat tumbuh dengan subur. Okey, terima kasih. Ubat gigi pagi-pagi kita guna, lepas tu kita cuci muka kan. Jadi kalau kita guna ubat gigi, kita guna pembersih muka, tak boleh dah. Sound tak ada. Sini sound. Kita cakap. Ini tak boleh cakap. Tanah yang berasid kita rawat dengan kapur mati. Jadi semua ni adalah kaedah bagaimana kita boleh netralkan balik sesuatu asid. Okey, cikgu akan tamatkan kita punya kelas sebentar lagi sebab anak cikgu dia kacau. Jadi cikgu akan pergi kerja kat awak. Kita tengok sikit lagi aplikasi penetralan dalam kehidupan harian. Pelembut fabrik mempunyai sifat asid. Okey, lagi bahan buangan berasid daripada kilang. Dan satu lagi adalah shampoo.
Okey, bagaimana kita menggunakan shampoo kepada rambut supaya rambut kita tidak menjadi terlampau berasid. Apa rambut kita berasid ke tak? Bila kita pegang rasa berminyak, berbau masam, maksudnya rambut tu dah mula berasid. Jadi shampoo kita yang beralkali tu bila kita buat sabun tu rupanya dia akan neutralkan balik. So hilanglah rasa gatal, hilanglah bau-bau yang dekat kepala. Selalunya lepas budak-budak duk main banyak berpeluh-peluh tu, itulah yang menyebabkan tempat berlakunya pembiakan kuman. Okay? Kuman suka tempat masam-masam tu. Lagilah duduk kat situ, dekat atas sana, dekat atas sini. Okey. Seterusnya, habis dah. Cikgu kata cikgu akan makan kan? Okey, maksudnya untuk bab Cikgu, apa-apa? Devendra tak dengar. Tak apa, nanti cikgu akan tunjuk rakaman sebab kita pun dah habis dah. Nanti Okey. cikgu akan bagikan video ni dalam grup kita. Nah? So Devendra tengok, okey? Saya cakap kat dia macam tu. Okey, untuk bab ni sikit saja. Jadi Satgi, awak akan buat nota je hari ni. Hari ni tak payah buat latihan lagi sebab minggu depan kita buat latihan dan kita akan bincang jawapan tu sama-sama. Nah, boleh nah? So hari ni cikgu akan bagi dekat awak nota dia. Awak salin nota yang cikgu bagi tu dalam awak punya buku nota. Okey, setakat tu saja untuk hari ni. Terima kasih sangat-sangat untuk semua yang join. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye, cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama.